Di tengah-tengah kota suci Mekah, berdiri sebuah binaan yang menjadi pusat ibadah umat Islam selama ribuan tahun. Kaabah. Ia bukan sekadar batuan hitam yang menjadi arah kiblat, tetapi lambang tauhid dan keagungan ilahi. Namun, tahukah kita bahawa Kaabah pernah dibina beberapa kali sebelum era Nabi Ibrahim? Dan di bawahnya, selari dengan Baitul Ma'mur di langit ketujuh, para malaikat bertawaf tanpa henti. Asal-usul Kaabah rumah ibadah pertama. Kaabah bukan sekadar binaan biasa. Ia adalah rumah ibadah pertama yang didirikan di muka bumi. Menurut riwayat, binaannya berasal daripada batu yang diambil dari 5 buah gunung. Jabal Lubnan, Tur Sina, Jabal Judi, Tur Ziata dan Jabal Hira. Sebelum Nabi Ibrahim membina Kaabah, ia telah didirikan sebanyak 3 kali oleh para malaikat Nabi Adam dan Nabi Syith. Menurut riwayat Abu Al-Walid Al-Azraqi dalam kitabnya Akhbar Makkah, Ka'ab Al-Ahbar telah berkata bahawa Kaabah ialah buih yang terapung di atas air selama 40 tahun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit dan bumi dan daripadanya dihamparkan kejadian bumi. Mujahid berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan tapak rumah ini Kaabah 2000 tahun sebelum dijadikan bumi dan asas tapak binaannya berada di lapisan bumi yang ketujuh. Pembinaan Kaabah telah melalui beberapa peringkat. Riwayat berkenaan pembinaan ini sebahagiannya telah sabit dengan dalil yang terang dan jelas dan sebahagiannya pula hanya berdasarkan catatan ahli sejarah. Lalu datanglah Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail untuk membina kembali rumah Allah ini sesuai dengan perintahnya. Ukuran binaan Kaabah adalah tinggi 14 meter, panjang 12 meter dan lebar 11 meter. Baitul Ma'mur Kaabah di langit. Jika di bumi, Kaabah menjadi pusat ibadah manusia. Di langit terdapat Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat. Kedudukannya selari dengan Kaabah, tepat di bawah Arash di langit ketujuh. Setiap hari 70,000 malaikat bertawaf mengelilinginya dan mereka tidak akan kembali lagi. Kerana setiap hari akan datang malaikat-malaikat baru untuk beribadah. Ibnu Kathir menjelaskan mengenai perkara ini dalam kitabnya, iaitu para malaikat beribadah di dalamnya dan melakukan tawaf di sekelilingnya, sebagaimana penduduk bumi melakukan tawaf di sekeliling Kaabah mereka, yakni di Baitullah Al-Haram. Justeru, begitulah juga halnya Baitul Ma'mur yang merupakan Kaabah buat penduduk langit ketujuh. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim AS menyandarkan belakangnya di Baitul Ma'mur. Hal ini kerana beliaulah yang telah membangunkan Kaabah di bumi. Maka ganjaran pahala yang diberikan kepadanya juga adalah sepadan dengan amalan yang telah beliau lakukan, yakni membina Kaabah, dan Baitul Ma'mur itu berada sejajar dengan kedudukan Kaabah. Seterusnya Ibnu Kathir menyebutkan lagi, pada setiap lapisan langit itu terdapatnya rumah ibadah yang menjadi tempat penduduknya beribadah di dalamnya dan solat menghadapnya. Rumah ibadah yang berada di langit dunia dipanggil sebagai Baitul Izzah. Hajar, Ismail dan kelahiran Telaga Zamzam. Di sebuah lembah yang gersang, tanpa manusia, tanpa tumbuhan, Hajar dan putranya Ismail ditinggalkan di lembah Mekah. Hanya dengan sedikit bekalan air dan makanan, mereka dalam kepercayaan penuh kepada Allah. Apabila Ismail menangis kerana kehausan, ibunya, Hajar, berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali mencari air ketika beliau hampir berputus asa. Sesuatu yang luar biasa berlaku. Malaikat Jibril yang berada dekat dengan tempat Zamzam. Lantas, Jibril mengais tanah dengan tumitnya atau dengan sayapnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, sehingga air keluar memancar. Siti Hajar mengumpul air itu dan memberi minum kepada Nabi Ismail.
Dan dari sinilah lahirnya Telaga Zamzam, sumber kehidupan yang tidak pernah kering hingga ke hari ini. Telaga Zamzam bukan sekadar air biasa. Ia adalah sumber air yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun. Bahkan, ia memiliki keunikan dari segi saintifik. Kajian menunjukkan bahawa air Zamzam mengandungi kadar mineral yang tinggi, tidak pernah dicemari bakteria dan mampu memberikan tenaga serta menyembuhkan penyakit. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya air Zamzam bergantung pada sesiapa yang meminumnya. Riwayat Ibnu Majah 3062. Kesimpulannya, dari pembinaan pertama oleh para malaikat hingga ke zaman Nabi Ibrahim dan terus berkembang sehingga hari ini, Kaabah tetap menjadi pusat ibadah umat Islam. Dan di langit, para malaikat terus bertawaf di Baitul Maqmur tanpa henti, seperti mana manusia bertawaf di bumi, mengagungkan Yang Maha Esa. Begitu juga Telaga Zamzam yang menjadi sumber kehidupan di Tanah Suci Mekah. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video seterusnya.